wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam sejahtera dan salam Jumaat. Kami ucapkan kepada anda semua penonton setia wanita hari ini. Kalau semalam saya dan Fatin kami bergabung untuk penghujung bulan Jun. Hari ini pula sekali lagi kami bergabung untuk membuka tirai di bulan Julai. Apapun kita harapkan bulan Julai ini permulaan yang baiklah untuk kita semua kan. Seluruh penonton WHI di rumah yang sedang menyaksikan kita ni dan diam tak diam juga tinggal beberapa hari untuk kita menyambut Aidiladha Yana. Kita 9 hari lah 9 hari lagi kan. Kita harapkan terus menjaga kesihatan, terus kalau ada perancangan untuk pulang ke kampung dan sebagainya, titik beratkanlah soal kesihatan dan juga keselamatan. Betul. Apatah lagi sekarang kan Fatin, walaupun ialah mungkin kita dah terbiasa dengan keadaan hidup bersama dengan pandemik COVID-19 dan sebagainya, tetapi sedar tak sedar kes juga semakin hari semakin meningkat. Setuju. Dan kalau saya secara peribadi, ramai orang di sekeliling saya juga yang sekarang ini dijangkiti COVID-19. Jadi anak-anak pesan kepada kita semua untuk tidak melupakan bahawa kita masih lagi belum menang. Betul. Kalau nak dibandingkan dengan COVID-19 yang masih lagi berleluasa sekarang ni. Mungkin ada sedikit kelonggaran lah, tapi belum lagi kita boleh kata bebas untuk ke mana-mana, boleh lupa berkenaan dengan peranan masing-masing. Itu berkenaan dengan COVID-19 yang perlu kita ingat selalu. Seisi keluarga juga kan. Bukan COVID-19 je, influenza juga sekarang ni. Macam-macam virus dan juga penyakit kan. Macam kita dua-dua pun suara macam sengau-sengau sikit. Okey, tapi jangan risau sebab kita dah menjalani ujian. Memang disebabkan cuaca juga kita perlu untuk terus berhati-hati. Baik, kita tinggalkan dulu Yana berkenaan dengan COVID-19 dan juga kita nak kongsikan sedikit berkenaan dengan perkembangan kes perbicaraan yang berlangsung semalam berkenaan dengan adik Bella, yang mana penolong pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Muhammad Imran Muhammad Zan Yuin mendedahkan keadaan remaja Syndrome Down adik Bella kurus dan juga ketakutan selain ada kesan kecederaan di muka serta tangannya. Jadi situasi itu didedahkan saksi pendakwaan ke-12 kes pengabaian dan juga penderaan remaja itu pada sesi pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Fazidah Faik di Mahkamah Session semalamlah. Jadi masih lagi berlangsung perbicaraan ini. Kita harapkan ada antara keadilan lah untuk pihak yang mungkin teraniaya dan sebagainya lah. Betul tu. Baik, itu berkenaan dengan update terkini kes adik Bella dan juga Siti Bainun. Seterusnya kita juga nak ucapkan tahniah juga kepada Berita Harian yang mana sudah 65 tahun Berita Harian menyalurkan berita, maklumat dan ilmu bagi membantu pengisian kemerdekaan, pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Bergerak ke hadapan, Berita Harian sebagai media rujukan masa, bebas dan berkecuali dengan liputan dan laporan berimbang, adil dan tepat. Membantu pembinaan negara bangsa, Berita Harian sebagai semak dan imbang serta mendukung demokrasi sihat berasaskan perlembagaan dan prinsip rukun negara. Selamat ulang tahun ke-65 Berita Harian. Terus sokong untuk terus ada banyak lagi kejayaan kan dalam tempoh 65 tahun ini. Okey, ini mungkin berita baik juga untuk mereka di luar sana yang mempunyai suara emas, bakat-bakat besar. Kalau anda ingin kembangkan lagi bakat anda, jangan lupa untuk bersama dengan TV3 kerana ada satu rancangan bakat di tengah carilah sekarang ni Yana. TV3 akan mengadakan sebuah program reality nyanyian baru dan anda dijemput hadir untuk sesi uji bakat yang akan berlangsung pada Sabtu dan juga Ahad bertarikh 2 dan juga 3 2022 2 dan juga Julai. Yes. Bermula daripada jam 10 pagi hingga 5 petang di Seri Pentas lah, bandar utama. Ya, 2 dan 3 Julai itu esok dan lusa tau. Sebab hari dah Jumaat. Jadi esok
esok, maknanya weekend ni lah. Hujung minggu ini, Sabtu dan Ahad, jemput datang ke Sri Pentas TV3. Manalah tahu suara anda yang kami cari. Syarat penyertaan boleh semak di Instagram TV3 Malaysia. Jangan lepaskan peluang kan? ni. Mana tahu kan ada bakat terpendam tapi macam ada malu-malu sikit. Tak apa, jangan malu. Terus datang ke sini untuk kita jalani sesi uji bakat. Kalau bakat terpendam, elok datang. Kalau bakat terendam macam saya, eloklah direndamkan sampai bila-bila. 2 kali 5. Okey. Okey, baik. Fatin, hari ini seperti biasa hari Jumaat dan seperti biasa juga kalau di hari Jumaat kita akan bawakan topik berkaitan dengan rumah tangga. Dan mungkin topik ini juga dah pun kita kongsikan semalam. Okey, ia berkenaan dengan apabila pasangan dingin. Betul. Mungkin dalam kalangan kita ada yang mengalami situasi sebegini. Bagaimana sebenarnya anda menangani ataupun mengatasi isu apabila pasangan anda tiba-tiba tak ada mood ataupun daripada pagi sampai ke malam dia memang dingin dengan kita. Macam mana nak handle ni? Ada juga situasi yang mana memang dia punya sifat dia dingin. Mula-mula mungkin tak nampak sangat tapi semakin hari semakin lama. Dan betul ke orang kata dingin ni selalu sinonim dengan lelaki? Okey, tak apa. Jangan huraikan lagi sebab apa? Hantar banyak-banyak persoalan anda dan juga mungkin ada pendapat anda juga berkenaan dengan topik kita hari ini. Kita akan panjangkan kepada 2 tetamu kita di studio nanti. Betul tu. Kalau bilik dingin boleh kita off aircon tu. Tapi kalau pasangan dingin, macam mana kita nak off pasangan kita? Kepada anda, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan ayuh kongsikan pengalaman hidup anda bersama dengan kami. Sekejap lagi kita akan bersama dengan tetamu kita. Kita nak berehat terlebih dahulu. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Dah sampai dah. Nak tunggu bulan Syawal baru keluar ke apa ni? Sekejaplah nak keluar lah ni. Mahal pula. Tak ada, seatbelt ni tak boleh buka. Salah. Dia tak pernah sangkut tau sebelum ni. Tiba-tiba je ni. Tengok orang kot. Jantung ni pun. Terima kasih. Sorry. Tertekan. Ingat dah keluar dah. Tak keluar lagi. Sorry. Tak ada air yang panas lagi ke? Jom minum nak pakai orang. Haris, kenapa macam tu? Biarlah Aish salam Haris. Tak salah kan? Okey, itu antara sedutan babak yang mungkin kita boleh relatekan sikit dengan topik kita hari ini, bila pasangan dingin. Tadi kita ada bersembang-sembangkan bila pasangan dingin tu mungkin kadang-kadang ada tak sependapat lah. Kadang-kadang apa yang kita perlukan mungkin dia rasa macam benda tu tak penting. Kalau Yana rasa macam mana? Betul. Adakah ini sebenarnya dia dingin sebab memang habit dia, Perangai perwatakan dia kan? ataupun perangai dia memang seorang yang dingin, ataupun apabila terjadinya sesuatu dia merajuk terus jadi dingin. Ni yang kita nak kupas pada hari ini bersama dengan 2 orang tetamu kita yang ada dah di studio. Yang seorang ni Diana rasa kejap lagi dia yang akan jadi host. Kan senanglah kerja kita. Okey, tak apa, kita kenalkan dulu. Kita bersama dengan di sebelah saya kita bersama dengan Ain Idrus. Hello. Wow, Ain. Lama tak berjumpa dengan Ain. Okey, Soraya sihat? Sihat. Tadi Suraya je. So, awak nampak macam Saya sihat. sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita juga bersama dengan Encik Muhammad Syukri Hussein ataupun Baba Love bersama kita. Selalu dalam talian hari ini di studio. Saya telah rasa macam nebus sekejap. Nebus. Sebab sebab lain. Sembang-sembang. Takut dia tenggelam.
Okey, hari ni kita nak cakap pasal bila pasangan dingin. Sebagai mukadimahnya lah kan. Mungkin Baba Love boleh cerita dahulu. Pasangan dingin ni apa definisinya? Adakah dari segi perwatakannya ataupun dia merajuk sekejap-sekejap tu lepas tu dia dingin ataupun bagaimana? Baik, yang pertamanya bila sebut pasangan dingin tu macam mana? Oh, dia tak Sejuk. Dingin sejuk. Lain orang lain Dia dingin tu dia tak lama. Tapi kadang-kadang lama juga kalau kita biarkan dia. Kalau dia pergi Cameron Highland dia lama? Tapi tengok juga bila angin datang yang panas tak jadi. So bila dia dingin tu kita kena fahamlah. Dia situasi tu ada 3 sebab. Satu memang habit dia daripada kecil. Dia cepat sentap, cepat terasa, tersinggung, rasa lonely dan sebagainya. Itu yang pertama, habit. Yang kedua mungkin sebab dia ada masalah. Masalah dekat tempat kerja, dia tak bawa-bawa dan sebagainya. Jadi bawa balik. Biasa orang bawa rumah tangga ke kerja. Ini bawa kerja ke rumah pula. Dia tersinggung dan sebagainya. Sentap lah. Sedap. Itu ayat biasa. Dan yang ketiga, salah satu sebab dia ada yang ketiga ni sebab ada Allahumma salli ala sebab ada masalah lain. Sakit. Dia ada sakit, dia cepat terasa, cepat sentap. So ini ada 3 ni sebab ni. Jadi psikologi ni 3 perkara ni yang perlu kita tengok. So kita sebagai relationship dia, kita kena tengok betul-betul. So siapa dia, so kita kena perhatikan. Kalau saya tengok Yaina kan, tengok tiba-tiba dia dingin dengan saya. Dia dingin dengan saya kan. So kita kena faham lah bila dia akan keluar bahasa dia, bahasa dingin macam mana. Dia punya bahasa badan dia dingin macam mana, dia akan jadi rebel sikit macam tu. Okey, kita fahamlah maksud Baba, maksudnya kita kena kenal pasti perwatakan dia. Kadang-kadang ada ni dah nak mula dah ni. Ada nak mula dah ni. Tapi sebenarnya tak selesa juga untuk pasangan lagi satu tu kan, nak kena melayan sikap dingin pasangan lagi satu tu. Ain, macam mana sebenarnya? Assalamualaikum Baba. Salam. Baik, tiba-tiba. Okey, tak. Soalnya kalau kita cakap pasal dingin kan dalam especially rumah tangga, selalunya lelaki, perempuan lah selalu dingin. Ada sikit-sikit tak kena, sikit-sikit tak kena. Cakap diri awak? Tak. Jangan kata. Kita kat kamera ni live. Selalu perempuan lah. Ada je lah tak kena. So, bagi Ain lah, kalau bila cakap pasal dingin ni, kadang-kadang, yelah, lelaki pun ada dingin juga. Macam suami saya, dia perangai dia nampak yang macam tu lah. Dia macam dingin je sentiasa. Tapi dia tak macam tu lah. Kita nak terangkat ke Baba lah. Sebab dia aircon. Aircon. Itu kadang-kadang saya cakap, sayang, keluarkan semua aircon. Awak dingin lah macam tu. Tapi aircon. Nanti air panas. Nanti air panas. Nanti kita pula hati panas awak. Macam tu. So, Ain rasa lah, ini kalau kita cakap general lah. Bila dingin, kita kena betul macam Baba sendiri cakap, kita kena sentiasa alert lah. Tapi itulah Baba, kadang-kadang lelaki tak sedar bila wanita ni dingin. Tak rasa aku. Wanita hari ini. Tapi kan antara Ain dengan Mirul memang Ain yang lagi dingin sebenarnya. Ain lagi kuat merajuk. Kita nak attention. Okey, baik, itu kalau kita kaitkan dingin tu dengan merajuk lah. Tetapi perwatakan, dari segi perwatakan, adakah Ain seorang yang dingin ataupun Mirul lagi dia macam cool-cool, dingin-dingin sikit ataupun macam mana? Itulah sebenarnya dingin ni Ain tak tahu maksud betul dia tu apa tau. Lain orang lain faham pemahaman dingin tu tau. Macam macam kita bila kita sebut dingin tu macam cool-cool macam tu, kalau perangai dia sejenis macam tu. Kalau itu yang Yana tanya, Amirul lebih itulah perangai yang macam dingin tu macam whatever. Macam tu. Yang jenis huha-huha. Tapi kalau kita fikir dingin yang jenis yang merajuk, sikit-sikit dah sentap, saya lah tu orangnya. Okey, jadi sekarang kita dah faham dah. Dia dingin ni pun dia ada ikut situasi dia. Betul tak? Tapi kan kalau macam mana pula kalau macam seseorang itu dia memang macam yang Baba Love kata tadi, daripada kecil perwatakan dia memang begitu. Penting juga kita ni sebelum kita berkahwin, apatah lagi apabila tinggal serumah, untuk kita kenali pasangan kita supaya apabila berlakunya pasangan itu menjadi dingin yang kita tak sangka, yang kita tak duga, kita sebenarnya boleh tahu cara nak orang kata mengendalikan kedinginan pasangan kita tu. So macam mana nak kendalikan tu kan? Sebab dah duduk sama, dah duduk satu rumah, satu bilik dan sebagainya, so kita kena kenal luar dan dalam. So bila kita kenal mereka, so kita kena ada amati dia.
Amati. Amati betul-betul. Stok ke ni? Bukan Bukan stok. stok lah. Stok jangan buat kerja stok. Bahaya. So amati makna perhatikan. So kita perhatikan dia. So kita analisis. Kita analisis daripada segi bahasa, tutur bahasa dia apa yang selalu keluar. Tindakan dia, tingkah laku dia macam mana dia buat. So, kena buat research pasal pasangan kita. Kalau kita tak research, macam mana kita nak kenal? Research. Tapi Baba kan, kita ni bila kahwin dah bukan 1 tahun, 2 tahun, dah 6, 9 tahun. Dah banyak sebenarnya kerja kita nak melayan anak lagi, nak pergi kerja lagi kan, nak masak. Ni luahan perasaan kan? Macam luar perasaan Bukan, ni. maksudnya dekat sini kalau kita nak memahami seseorang yang mempunyai perangai dingin ni kan, tak habis sebenarnya. Tapi macam mana sebenarnya untuk kita sebagai pasangan dua-dua untuk kita mainkan peranan? Janganlah kadang-kadang ada situasi dingin ni, isteri dia bukan main ni, semangat berkongsikan sama-sama. Suami dia macam itu tak memberi, orang kata hanya memberi tapi isteri tak menerima. Macam mana? Dia sebenarnya dalam pasangan, relationship lah kan. Dalam perhubungan ada satu benda yang kita tercicir. Iaitu? Apa tu? Telinga. Betul Kita bawa ke mana? Telinga Walaupun kita. melekat tapi tercicir. Tercicir maksud saya itu apa? Pendengaran. Tuhan bagi kita telinga untuk kita gunakan deria ni, dengar. So bila pasangan kita nak curhat je. Macam curhat hati dan perasaan kan, hashtag tu. Okey, so bila macam tu, kita punya respon? Bila nak cerita, kadang-kadang dia balik kerja, dia nak sembang ni, jumpa baby macam Ain. You lah Dia nak kadang dia nak share. Sama kot Dia nak berkongsi, nak bercerita, tapi so apa respon kita sebagai pasangan? Dia nak kan kau letak tiap handphone kau, dengarlah, dengar je. Tak payah cakap apa-apa, dengar je. Responnya, okey, menarik. Dah puas hati dia. Okey. Tu. Tapi kan dia akan jadi tidak ikhlas pula respon saya macam tu. Betul tak Ain? Macam Ain kita tahu Ain semua nak luar perasaan tak Baba tahu. Sebenarnya tahu. Kalau kita tengok contohnya Ain, seorang yang bersemangat. Bila bercerita pun kita tahu dia bersemangat, dia seronok. Rasa-rasa Amirul punya reaction macam mana bila aku cerita? Macam mana? Elis dia pandang tak? Tapi kadang-kadang bila itu reaksi yang selalu diterima, kalau tiba-tiba dia, oh iya ke sayang? Excited. Sayang betul-betul dengar, ikhlas kan sayang? Ini cerita dia. Betul, ada beza tau. Mungkin topik-topik juga kot Ain Betul. Sebenarnya topik dia macam suami saya ni. Kalau cerita tiba-tiba macam saya rasa macam dia nampak macam dingin. Ayat dingin topik hari ni kan. Dingin je hari ni. Kita buka topik motor lah. Saya dalam MotoGP crossing line dia, racing line tu macam mana? Betul. Time tu baru dia racing line ni sayang. So nampak tak? Dia sedang buat analisa. Nampak dia sedang analisa. Berjaya. So kalau dia tak buat analisa, dia tak perhatikan, dia takkan kenal suami dia, pasangan dia. Betul. So bila kita dapat kenal pasangan kita, kita tahu dia punya fish. Fish tu apa? So bila kita nak sembang, nak mulakan cerita FISH. So F ni adalah family. So satu family, dua interest dia. So S school. Tu yang bila kalau jumpa reunion, dia punya sembang tak ingat. Isteri dah ke laut dah. Ke laut dah. Sebab dia punya passion tu. So lepas tu H tu apa? Hobi. So interest dia apa? Tentang motor. So ini balik cerita tentang masak dengan dia, memang dia tak layan lah. Tapi kan betul juga. Kadang-kadang bila kita kalau kita implementkan fish ni kan, okey, kita tahu apa yang dia suka, hobi dia dan sebagainya. Tapi takkanlah sepanjang perkahwinan kita tu nak bercerita pasal topik yang dia suka sahaja. Topik yang dia minat sahaja. Zero tak pernah tanya saya pasal dia yang juga. Tidak ada isu-isu semasa ke ataupun topik-topik yang boleh kita orang kata communication is two way street kan, jadi kawan baik telinga yang mendengar. So macam mana tu? So yang ini dia sebenarnya dia seperti pernah minum air bikarbonat, I guess. Air raya biasa kan. Ni nak raya minggu depan ni. Nak minum lagi ni. Nak minum lagi ni. Alah, balik ni kan minum. Okey, air bikarbonat tu dalam botol goncangkan. Goncangkan, kemudian air terus buka. Apa jadi? Volcano. Volcano. So itu yang berlaku. Sekiranya dalam keadaan kedinginan tu kita terus push dia. Kita tak nak memahami. Sebab dia karakter dia macam tu, mungkin dia habit dia daripada kecil. Dia dah terdedah dengan keadaan macam ni. So dia nak ubah karakter dia kepada yang macam kita. Pola yang macam kita ni, pattern yang macam kita ni memang jauh sekali, lambatlah, dia ambil masa lah. Betul lah. So kita tahu kita, kau kahwin aku, kau kena ikut rentak aku. Memang tak boleh lah macam tu. So yang pasangan yang sebelah sini pun kena juga faham. Jangan ambil kira yang ini je kena faham, aku tak payah faham. Betul. So dia kena each other. Tapi saya setuju lah apa Bapa cakap kan, yang first, yang fish tu family. Kadang-kadang kita memang kalau nak tackle suami ke apa, anak.
Betul lah. Dia memang lemah kan dengan anak-anak ni. Lepas dah habis anak tu, kita selitkan lah. Okey, tak apa. Banyak lagi sebenarnya kita nak dikongsikan dengan Baba dan juga Ain. Tapi kita nak dengar dulu apa sebenarnya pendapat orang ramai pula berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita dengarkan. Pada pandangan saya, suami lah kot. Sebab suami ni dia bukannya dia malu, mungkin malu lah kot. Malu depan orang ramai kan. Kalau mungkin kat rumah tu mungkin romantik lah. Tapi bila depan orang ni mungkin lelaki ni dia ada macam sifat macam jelah gentleman kan. So mungkin tak nak tunjuk depan orang, dia malu. Tapi kalau rumah insya-Allah dia romantik. Okey, contoh macam dingin ni saya perasan bila isteri tu nak pegang tangan, kadang suami tepis. Kadang-kadang isteri tu nak peluk pun kadang dia tak mau. Itu antara yang saya nampak lah. Tengoklah, kadang-kadang perempuan ni dia ada mood. Kadang-kadang mood dia okey, kadang-kadang mood dia swing sikit kan. Jadinya kalau macam perempuan ni dia macam dingin, lelaki kena lah. Pandai-pandai lah mudik dia kan. Kadang isteri dia macam tinggi-tinggi dengan suami dia kan. Tapi tu suami dia macam elak-elak aja kan. Sebab tu layan je lah. Sebab nak tengok nanti bini perempuan ni bila kita bawa macam tu dia nanti mood dia terus berubah. Saya rasa generally orang akan associatekan suami yang dingin. Tapi depends juga kalau perempuan dia ada time-time dia kan yang dia mungkin datang bulan dan sebagainya. Tapi untuk kita stereotype kan sebenarnya bergantung pada personality. Dia lebih kepada kalau orang tu memang dingin, tak kisah kalau lelaki perempuan pun kau akan dingin. So pada saya kalau dalam soalannya generally orang akan ingat lelaki lagi dingin. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita boleh jumpa yang lelaki tu sebenarnya lagi soft daripada perempuan tu. Ada orang tu dia punya manja dia tak tunjuk. Bila nampak depan orang, faham tak? Dia macam lirik lagu Fin Jamal. Aku punya manja kau saja boleh rasa kan. So, ada lelaki yang dia tak tunjuk depan orang. So, saya rasa it really depends on situation. Ada orang tak suka public display affection sangat. Dia tak suka tunjuk kat orang kebahagiaan dia tu. So, mungkin orang nampak, dia ni macam dingin je tapi sebenarnya tak. Bila balik rumah dia lain. Taklah abang kita yang last tu siap lirik lagu Fin Jamal pun dia bagi tau. Saya juga dia nyanyi, tak ada. Okey, baik. Tapi Ain, kalau kita bercakap pasal dingin dengan pasangan ni kan, okey, orang kata dalam sesebuah perhubungan tu macam-macam rasa. Kita dah rasa. Betul. Dan dingin ataupun tidak tu salah satu daripada rasa yang mesti akan ada. Betul. Kalau Ain sendiri, macam mana Ain handle situasi kalau Amirul dingin dan Amirul pula macam mana dia handle situasi kalau Ain pula yang dingin. Ke biar je lama-lama okey sendiri. Okey, dia kadang-kadang dia tengok keadaan jugalah. Selalunya kalau memang tengah dingin, tipulah kalau tak pernah gaduh kan. Kalau gaduh lah ni memang tengah dingin lah. Okey. So betul lah sebenarnya bila anak ni dia orang lemah sikit. Kita pun lemah sebenarnya kan. So bila dia tengok suami tu gelak-gelak dengan anak, dia tak ingat ke kita ni tengah merajuk lagi dengan dia. Dia layan happy-happy ni. Lepas tu Ain layan happy-happy dengan anak. Mirul mungkin dia rasa lah mungkin dah okey kot. Kira-kira ni memang sebenarnya anak ni memang satu kan ni kan. Pengikat lah orang kata. Pengikat lah. So kita orang akan macam lalas minta maaf dulu. Macam tu, cakap sorry dulu, cakap sorry. Time tu Ain sebenarnya walaupun Ain dingin dengan Amirul ke, Amirul dingin dengan Ain ke, bila Ain cakap sorry, Amirul akan terus okey sorry. Dah selesai. Ada give and take. Sorry, cakap sorry dulu. Walaupun Ain ke salah ke dia ke salah, Ain akan cakap macam tu. Nanti dua-dua akan okey. Tapi Mirul tak apalah pula suruh Ain cakap sorry dulu. Cuba bayangkan muka Mirul cakap sorry dulu. Tak mungkin lah. Tak mungkin. Tapi Mirul dia lain lah. Mirul dia akan Ain sedar lelaki lah banyaklah lelaki macam ayah Ain ke apa. Kalau mak bebel-bebel ke, kalau tengah apa-apa ke, dia akan macam buat conversation. Betul lah Baba lelaki akan selalu buat macam saya esok tak pergi mana-mana ke, buat macam diorang ni macam tak berlaku apa. Mungkin boleh juga tanya kat Baba kan. Betul Baba. Itu salah satu cara. Cuba-cuba nak alihkan mood tu. Tak nak terbawa-bawa, terikut. Tu tak nak terikut. So nak kontrol balik keadaan. So buat normal. Buat normal. So dia tak nak goncangkan balik air bikarbonat tadi, gas tu. So dia dalam keadaan yang tenang, bila dah goncang dia takkan buka, dia biar. So bila dia biarkan air tu meluap balik. Tak ada. Okey balik. Tu kaedah dia punya simulasi. Beza betul lelaki dengan perempuan ni. Kita bila lelaki tu tiba-tiba macam tukar topik lain, cakap tukar topik ni tak selesai lagi ni. Ni tak dia terbawa-bawa emosi tu. Dia terlupa tu. Geram lemak. Tak adalah Baba dalam hati dia, alamak ni 3 lawan 1 salah kali lah ni. Okey. Baba, tapi macam mana pula kan kadang-kadang kita ni bukan berdepan dengan suami dan juga isteri. Kadang-kadang kita nak kena pergi berjumpa dengan keluarga yang besar. Kalau
kalau adalah sifat dingin ni kadang-kadang dia nampak macam tak profesional bila kita dekat depan keluarga yang besar tapi kita ada masalah dingin ni. Macam mana sebenarnya untuk kita, takkan kita nak berlakon pula kan? Macam mana jalan yang terbaik tu? Okey, yang pertama kena rest. Rest tu relax. Relax, take time. Bila dalam solat ada satu tempat yang mana bila berlaku pergerakan nak perpindahan pergerakan. Apa namanya? Duduk. Tomak Nina. Nah, Tomak Nina. Tomak Nina. Sebut duduk atau duduk. Tak apa, faham. Dia tiba-tiba kena soal dia macam tu. Dia Tomak Nina. So dalam hidup kita pun kena Tomak Nina. Bila Tomak Nina, pause sekejap. Relax. Kenapa kena relax? Waktu tu kita akan berfikir. Kita akan berfikir dengan rasional. Apa yang berlaku sekiranya aku tunjukkan watak aku yang macam ni depan orang. Satu, diri sendiri akan malu. Betul. Dua, pasangan kita akan malu. Betul. So yang ketiga, anak-anak akan belajar sesuatu. So kita kena rasional yang itu supaya kita dapat bawa keadaan yang lebih harmoni. So apa pun sebenarnya bila pergi kepada dingin ni, macam Ain dengan Miro tadi kan, dia pergi kepada 2 P. Yang pertamanya? Yang pertama, perhatian. Kita nakkan perhatian. Dia bukan orang perempuan, dia perhatian orang lelaki pun nak perhatian. Manja ni. Nak jugalah. Sebenarnya Amirul pun nak perhatian. Diam-diam. Dalam diam. Tapi dia tak minta. Sebab apa? Dia tahu Ain dah selalu bagi. Mungkinlah. Ain dah selalu bagi perhatian dekat dia. So, okey. Dua, penghargaan. Ini yang kita selalu terlepas. Kita bagi perhatian tapi penghargaan kita kurang bagi. Penghargaan ni mungkin macam kita ucapkan terima kasih ataupun puji pasangan kita. Tak perlu Ain barang-barang cantik hari ni. Macam tu. Betul, Ain pula respon hari ni je. Lah, perempuan pula. Hari ni je ke? Selalu dah macam tu. Tapi kan kalau macam antara Ain dengan Mirul juga kan, kalau berlaku situasi dingin ni, berapa lama masa yang diambil untuk tidak mendinginkan keadaan, untuk kembali panas balik? Sebab yelah Baba, kalau kita bercakap pasal tempoh dingin yang terlalu lama ni bahaya ni untuk pasangan rumah dalam rumah tangga kan, suami isteri. Kalau Ain macam mana, berapa lama? Okey, kalau macam Ain, sebenarnya kalau boleh kita orang tak nak lamakan lah. Sebab betul macam Baba kata, yang kata memang kalau lagi lama sebenarnya lagi tak bagus. Betul. Benda tu kalau boleh kita orang akan settlekan. Contohnya macam satu hari tu kalau kita betul-betul marah ke apa kan, malam tu kena bincang apa problem tu. Sebab kalau bawa ke esok nanti dia dingin betul lah, perasaan tu boleh efek tau sebenarnya. Kita akan rasa nanti mula syaitan masuk, dia tak sayang kita dah, dia dah ada orang lain dah, macam-macam lah benda tu. Betul. Baba tak faham, Baba jadi perempuan. Baba faham ni. So benda-benda tu yang kita takut tu, yang hasut-hasut, yang mind negatif ni yang datang tu. So sebelum benda-benda ni datang, kena settle sebelum tu. Okey. Betul lah. Kita ada komen juga sebenarnya di Facebook yang mana saya tertarik nak baca daripada yang pertamanya Hasnah Ismail. Suami dingin taklah, cuma suami bukan insan romantik. Okey, itu tak apa, itu yang satu. Daripada Hafizal, bagaimana seorang isteri bersikap dingin dengan seorang suami bersikap dingin dan hilang mood, bagaimana langkah-langkah untuk menangani. Itu soalan Baba sebenarnya. Macam mana? Bagaimana sebenarnya isteri yang bersikap dingin dengan suami yang bersikap dingin? Kalau dua-dua dingin macam mana? Tapi sebelum soalan tu yang pasal romantik tu, adakah dingin ni juga boleh ada kait juga rapat dengan romantik ataupun tidak romantik? Kadang-kadang rasa pasangan kita ni tak romantik dan dingin je. Macam mana Baba? Jawab Baba. Dia romantik tu berkaitan dengan apa? Romantik ni berkaitan dengan apa? Mungkin dia mengharapkan sesuatu lah Baba. Kan kadang-kadang suri rumah kan kita belayan. Bila belayan ni sebenarnya pergi kepada apa sebenarnya? Ni hati. Perasaan. Nak agak berlakon ni. Baba, adakah kita kena tambah lagi satu P tadi tu? Perasaan, perhatian dengan penghargaan dan perhatian tu duduk tentang perasaan. So sebab tu bila tadi sebenarnya bukan hanya telinga Tuhan bagi kat kita. Masa kita lahir Tuhan bagi kita 3 benda ni. Yang kita terlepas pandang sampai sekarang. Satu telinga. Telinga untuk apa, Ain? Untuk kita nak dengar lawan hati. Good. Dua, mata. Fiza, untuk apa? Untuk melihat benda yang baik-baik. Good. Dan hati untuk apa? Untuk kita menyayangi. Untuk merasai. Macam masa kelas. Seram, exam. So 3 benda ni kalau kita hilang, lulus, itu yang akan jadi meluap-luap. Bila telinga kita tak bagi pendengaran yang baik kepada pasangan kita, dia akan hancur. Gone. Bila mata kita tidak melihat keindahan, penghargaan kepada pasangan kita pun sama. Dan hati ni akan hilang. So bila pergi kepada semua-semua ni, itu yang akhirnya dia akan pergi kepada tindakan, respon dia, bahasa keluar yang macam mana. Itu yang jadi dingin tu.
Jelas ya penonton di rumah yang mungkin berkait rapat juga dengan seluruh anugerah yang kita adalah telinga, mata dan juga hati kita untuk kita mungkin menjadi sedikit rasional lah dalam ada situasi dingin dalam hubungan tu. Tapi kalau dalam situasi macam tu kan, kita tahu pasangan kita tu begitu orangnya yang tidaklah berapa romantik dan sebagainya. Adakah kita perlu berusaha lebih untuk menarik dia supaya jadi lebih romantik ataupun kita perlu communicate dengan dia, perlu sampaikan next time tolonglah sini ke ataupun macam mana, perlu ataupun tidak, atau kita terima pasangan kita dah kita kahwin dengan orang yang tidak romantik akhirnya dingin dengan kita. Sebab kata senang, redha je lah. Redha je. Dia bukan macam tu. Dia sebenarnya dia pergi kepada 5 benda ni. Okey. Angkat sebelah tangan. Okey. Sebut A, B, C, D, E. Macam kelas pula. Kira pun ikut je. 5 ni je. A, B, C, D, E. So A ni tentang amati dan analisa tentang pasangan kita. Ini yang tadi Baba cakap tu. B, berfikir dan believe. Percayalah dengan pasangan kita. Bahawa kalau dia tak buat macam romantik tu pun, sebenarnya dia tetap romantik pada part dia. Berbeza. Orang, kan? Dia berbeza dengan kita. Jangan anggap kita kahwin dengan dia, dia jadi kita. Itu kesedipan kita. Kita nak kita macam kau kena ikut aku. Itu salah. Betul. Okey. C. C apa? C connection. Macam mana kita membina hubungan kita dengan pasangan kita. So bila nak bina hubungan, kena ada jambatannya. Kita akan selalu breakdown ya. Breakdown kereta ke? Bukan breakdown. Apa nak istilahnya? Jatuh rumuhkan. London Bridge is falling down. Boleh. So, rumuhkan jambatan tersebut dengan cara macam mana? Dengan sikap kita. Kita tak membina hubungan itu betul-betul. Okey. Dan juga komunikasi kita. Selalu komunikasi kita breakdown lagi. Boleh. Komunikasi kita selalu akan jadi lag. Sebab apa? Terputus, ada masalah. Sebab kita bahasa kita, contoh, kita bahasa orang hutan, dia bahasa orang bandar contoh. So bila berlaku yang macam ni, hutan. Maknanya itulah bahasa-bahasa kita yang keluar macam tu. So yang ini kita kena jaga. So kita kena bina hubungan A, B, C, D, E. D, deliver lah. Tadi penghargaan, perhatian dan doa, jangan lupa. Bila kita tahu pasangan kita macam tu, doa mintalah dengan Tuhan, minta Allah. Sebab hati dia milik siapa? Milik Allah. Kita minta dengan Allah. Ada kita tu ada juga. Dan bila kita dapat semua ni, dia akan dapat E tu. E tu ialah kita akan dapat booster energy tu. Energi kasih sayang tu sentiasa positif. Dia akan hilanglah dia punya kedinginan tu. Dan akhirnya emosi tu akan cantik. Maksudnya kalau lengkaplah 5 perkara tu, Baba, sempurnalah kan. Mungkin ada usaha. Baba boleh call tak suami saya? Saya explain 5. Tak. Ain, Yana rasa lepas Baba cakap ni kan, Ain, Fatin, Yana dan semua yang tengah menuntut sekarang ni balik rumah buat kat suami. Angkat tangan, 5. A, B, C, D, E. Tapi nak sebut dah lupa dah. So sebut A, B, C je. Okey. Baik, kita pun dah sampai ke hujung rancangan kita. Dan saya kira itu antara konklusi terbaik yang boleh diberikan oleh Baba. Dan mungkin sedikitlah daripada Ain. Untuk mereka dekat luar sana yang nak berhadapan dengan pasangan yang dingin. Kalau boleh kita nak panjang-panjangkan, kita nak selesaikan perkara itu secepat yang mungkin. Sikit daripada Ain. Okey, selalunya bila kita dingin, kita bergaduh, macam-macam kita akan fikir. Tapi dalam macam-macam fikir tu, Ain rasa bila kita dingin ni, kita punya ni membuat-buat ni. Ain rasa apa yang Ain selalu apply adalah tarik nafas. Hembus. Kadang-kadang bila kita buat macam tu, Ain selalu buat 3 kali lah. Macam relaxkan ni. Bila kita buat macam tu, baru kita boleh fikir secara rasional tau. Kalau kita terus kalau kita tengah gaduh, kita terus keluar, habis berapi-api tu. Time tu memang tengah berapi-api. Jadi untuk pasangan kat luar sana, kalau ada pasangan yang dingin ke apa, mesti ada reason kenapa jadi macam tu. Ataupun memang perangai dia dari dulu macam tu. Kalau perangai dia dari dulu macam tu, maksudnya memang kita tak tahu apalah. Sebab dia memang seorang yang dingin macam tu. Tapi kalau pasangan awak bukan jenis dingin macam tu, maksudnya adalah masalah. Cubalah hibur hati dia ke, cari masalah ke, apa masalah ke, jadi macam tu. Ataupun jadi macam Ain, jadi badut di rumah. Sikit. Okey. Maksudnya, ya silakan. Boleh. Kadang-kadang kita pandang orang. Kita selalu pandang orang. Bandingkan. Tapi kita terlupa untuk analisa diri kita. Kenapa aku tak mulakan dahulu benda ni? Ini salah satu punca terbesar kita nak jadi king. Kau kena ikut aku. Kau kena ikut aku. So kita kena sama-sama each other. Okey, terima kasih Baba, ringkas dan juga lengkap rumusan untuk hari ini kan. Bagi Yana sendiri kan, mungkin ini salah satu orang kata
peranan masing-masing lah. Kadang-kadang anak tu melihat kan dingin mak bapak, kenapa anak juga kena melihat. Jadi vibe tu jadi tak elok lah. Dan anak tu pula nanti membesar jadi seorang yang dingin. Ini yang kita tak nak. Jadi apa saja perkongsian pada hari ini, harap-haraplah dapat membuka mata kita, membuka minda kita untuk memperbaiki hubungan kita demi keharmonian rumah tangga. Okey, terima kasih Aini Drus. Terima kasih Babana. Terima kasih banyak. Okey, dan kepada anda Fatin, jangan ke mana-mana sebab selepas ini kita akan bersama dengan Aiman Zaidi. Untuk satu persembahan. Jadi terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Jatuh cinta padamu saat kau belai halus rambutmu. Oh Tuhan, ku berikan semua untuk sebuah cinta selamanya. Andainya aku bisa jauh dari aku, tiada lagi senyum bibirmu. Oh Tuhan, ku berikan semua untuk sebuah cinta selamanya. Sebuah kisah yang lara, apalah diriku tanpa dirimu, rinduku padamu selamanya. Andainya aku bisa berikan segala yang kau minta. Aku bisa. Wah, persembahan daripada Aiman Zaidi berjudul Untuk Sebuah Kisah Lara. Mendayu-dayu Dia punya emosi dia sampai untuk kita yang mendengar ni. Sedap nyanyian Aiman. Terima kasih. Okey, Aiman, mungkin boleh kongsikan tentang lagu ni. Siapakah penulis liriknya? Siapakah orang-orang yang terlibat untuk menjayakan lagu ni? So lagu ni komposernya saya, Wow. Terbang, Sharon Paul dan juga Faris Hasmadi. Lirik ditulis oleh Awan Terbang. Idea asal lagu ini bagaimana? Idea asal daripada Sharon Paul. Kita olah balik ramai-ramai kawan-kawan. Komposer kita buat balik. So jadilah lagu ni. Sebab lagu ni kita orang buat
Daripada last year dah. Okey. Lagu ni baru rilis 3 bulan lepas. Okey. Nak buat lagu ni susah juga sebenarnya sebab Apa cabaran dia, Man? Cabaran dia sebab key dia agak tinggi awal-awal tu. So kita tukar untuk dapatkan key yang sesuai. Adakah Aiman memang kalau key tinggi biasanya untuk wanita kan? Betul. Adakah lagu ni sebenarnya dimaksudkan untuk dinyanyikan oleh seorang wanita, tetapi Aiman yang ambil lagu ni ke atau macam mana boleh cerita? Sebenarnya lagu ni memang lagu saya. Okey. I mean lagu ni dapat dekat saya lah. Tapi lagu ni dia punya key tu agak tinggi sebenarnya. Cabaran untuk Aiman. Yes, cabaran untuk saya. Okey, tapi kita bercakap mengenai genre, memang ini adalah yang Aiman selesa lah. Genre ini memang genre yang saya minat lah. Memang saya suka. Sebab saya sebelum ni daripada band, saya main band. So ini kali pertama saya menyanyi sebagai solo lah. Macam mana Aiman pengalaman pertama tu? Menyanyi solo ni kita adalah rasa nervous sebab kita seorang kan atas stage apa-apa tu tak. Kalau dengan band kita ramai-ramai, so enjoy atas stage tu lain. So bila kita seorang ni agak ni berbezalah cabaran dia. Okey, baik. Maknanya lagu ni dah rilis 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Setakat ini macam mana penerimaan daripada peminat Aiman, orang-orang yang baru mengenali Aiman, macam mana? So far lagu ni alhamdulillah lah penerimaan pendengar tu dapat positif feedback daripada orang sebab lagu ni dekat dengan pendengar. Sebab lagu ni dia mengisahkan perjalanan sebuah perasaan yang kita tak dapat miliki. So sedih lah lagu ni. Sedihnya. So, kita galau-galau tu kita dengar lagu ni boleh relate dengan life kita. Tapi ending ni kita just redha dan ikhlas. Tapi kalau kita dengar lagu ni kan Fatin, dia macam sesuai untuk dijadikan OST, drama-drama sebab dia ada weight ataupun beratnya lagu itu di situ yang sesuai untuk OST drama. Mungkinlah kan, insya-Allah. Tapi kalau kita bercakap mengenai music videonya, bila proses rakamannya, Man? Proses music video adalah 3 bulan lepas juga. Sebelum rilis lah. Ya, sebelum rilis. So kita buat MV dalam 2 hari je kita buat. So far alhamdulillah orang pun boleh terima dengan baiklah. Okey, ini pun jalan cerita dia tidak ada kena-mengena dengan sesiapa ya? Tak ada. Cuma kita relatekan dengan orang yang mendengar. Okey, baik. Kalau Aiman sendiri kan dalam industri ni kita tengok ramai pesaing-pesaing lagi-lagi bakat-bakat baru ni. Aiman punya strategi bagaimana dalam industri seni? Industri seni ni saya pertama sekali saya nak mengukuhkan saya punya bakat dulu, nak bagi orang tahu saya, I mean dikenali di dalam industri. And then barulah rasanya baru kita boost dalam industri betul-betul sebab for now Aiman pun artis baru, saya baru lagi belajar kat sini. I mean nak berkenal dengan industri. So saya nak kukuhkan dulu saya punya nyanyian. InsyaAllah kalau okey ada rezeki kita ke depan. Tapi Aiman ada satu lagi bakat untuk menjadi seorang komposer. Jadi package di situ. Betul. Kan? Untuk menghasilkan banyak lagi karya mungkin. Betul. Berbakat besar Aiman Zaidi ni. All the best. Selamat maju jaya kita ucapkan. Okey. Dan terakhir mungkin kalau ada orang nak tahu, nak ikuti perkembangan terkini, nak dengar lagu-lagu Aiman, bagaimana caranya pun boleh kongsikan. Okay, so hai, lagu untuk sebuah kisah lara USKL korang semua boleh dengarkan di semua digital platform dan juga sekarang music video dah ada di YouTube channel Future Music Entertainment. Korang search je untuk sebuah kisah lara, Aiman Zaidi confirm keluar. Okey, social media semua ada lah. Social media semua ada. Boleh check out dekat sana lah. Aiman Zaidi. Aiman XANZ. Okey, baik. Alright, terima kasih Aiman kerana sudi berkongsi dengan kita antara karya baru Aiman. Okey, terus Aiman. terbang tinggi. Terima kasih. Banyak Aiman lagi senyum sikit. Kejayaan-kejayaan lepas ni. Manis sekali ni. Ya, okey, baik. Yana. Kepada anda jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan satu DIY special untuk anda semua. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita Hari Ini istimewa seperti mana yang Yana katakan kerana hari ini kita nak kongsikan berkenaan dengan DIY bunga paha daripada fabrik Songket. Dan kita nak memperkenalkanlah tetamu kita hari ini iaitu Nailah Omar, pemilik Paha Questions. Apa khabar? Baik. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Okey, kalau kita tengok kan ini antara yang dah siap hasilnya. Okey, ini Memang saya sangat kira teliti. macam bunga telur dogif macam tu, betul? Bunga paha lah. Bunga paha. Oh, ini masih lagi consider as bunga paha. Betul. Oh, memang sangat-sangat cantik. Kalau tengok gabungan warna dia kan. Okey, Nailah, kalau boleh kongsikan apa antara bahan-bahan yang diperlukan untuk kita buat bunga paha Bahan ni? utama dia kita pakai songket. Okey. Songket Istimewa.
Okey. Kain songket. Kemudian kita ada dawai untuk nak ikat lah. Betul. Untuk buat dia punya lining kelopak songket tu lah. Dan tali ni yang jenis berongga dan juga gam. Dan juga acuan lah, acuan bunga. Okey. Perlu juga ya acuan bunga ni. Untuk membentuk kelopak bunga tu lah. Okey, baik. Yang pertama Naila boleh sambil-sambil sembang tu sambil-sambil kita buat. Boleh juga. Dah berapa lama dah Naila terlibat? Nak saya tolong ke? Ataupun melibatkan diri Boleh dalam saya nak masuk? Tak apa. Craft boleh kita cubalah. Bunga ni Naila. Dah dalam 4 tahun lah. 4 tahun dah lama juga. Dan setakat ni sambutan macam mana daripada orang? Kenapa dia keluar balik? Alhamdulillah so far okey. Sorry. Boleh lah. Okey lah alhamdulillah selepas pandemik ni kan. Now getting okay lah. Tapi yang tempah tu mesti bakal ratu dan raja sehari jugalah kan? Betul. Berapa lama masa yang diambil untuk menyiapkan ni? Untuk satu kuntum bunga ni mungkin dalam 20 minit macam tu. Tapi proses dia agak rumit sedikit sebab dia akan melalui proses gam macam ni. Guna gamuhu je? Guna hot glue gun ke? Tak perlu sebab hot glue gun tu dia akan cepat kering, kemudian kelopak bunga tu akan cepat terbuka. Yang Fatih pegang tu dah macam bunga macam bunga api dah Fatih. Okey, kita nak tanya jugalah antara proses-proses ni kan. Kalau kita tahu fabric songket tu banyak dia punya jenis-jenis yang kaki lah, yang tengah dan belakang semua. Yang ini sesuai tulang kan? Yang mana sesuai sebenarnya Naila? Yang kalau untuk bahagian mana untuk kita kalau untuk nak letak dekat pelamin, better yang jenis ada kaki paha macam ni lah. Kita pakai. Bukan maksud saya songket. Bahagian pada songket. Bahagian songket ni kita boleh je bahagian tak terikat kaki. Lah sebenarnya. Tak terikat, betul. Maknanya seluruh kain songket boleh. Boleh. Kita boleh memakai ke semua bahagian kain songket tu lah. So selepas kering, selepas kita lekatkan macam ni, mungkin kita boleh tunjuk yang ni lah. Kan? Ini yang sudah siap lah, ni yang dah keringkan. Dia sebenarnya dia kena keringkan dalam 2 ke 3 jam jugalah untuk memastikan dia betul-betul kering. Kipas saja. Betul. Boleh letak bawah kipas ataupun udara luar pun boleh je. Tak mesti dekat kipas. Okey, kemudian jadi kita potongkan. Wow, nampak macam mudah tapi proses dia panjang. Proses dia agak panjang jam juga. Dia nampak mudah sebab Nailah yang buat. Ni kalau Uyaina yang buat, sambung episod esok pun belum siap lagi. Okey, baik, kita potongkanlah kain songket tu untuk mengikut bentuk dia lah. Desain bunga tu memang bunga ros sahaja ataupun memang sebenarnya ada macam-macam desain bunga? Dia ada juga banyak jenis desain bunga, depends dengan customer. Kalau dia suka yang jenis lebih simple, mungkin boleh pilih yang macam bunga lili ni. Ataupun kalau nak yang lebih eksklusif, boleh pilih macam bunga ros ni lah. Bunga ros, bunga lili. Yang ini macam mana? Ini ada lain bunga raya. Dia macam nak kata peony sikit kot. Macam itu bunga apa pula tu? Ini bunga orkid. Ni bunga orkid. Naila, semua teknik-teknik ni perlu dipelajari dan juga latihan kan. Dari mana sebenarnya dapat ilham, inspirasi untuk nak hasilkan daripada songket dan juga bunga-bungaan ni? Saya start dulu bunga ni saya dapat daripada majlis perkahwinan saya 4 tahun lepas. Saya dapat yang simple je. Kemudian saya mendapat idea daripada situ untuk membuat lebih banyak desain bunga songket yang lebih menarik lah. Adalah daripada kelainan sikit kan. Betul. Terima pada perkahwinan sendiri. Sangat. Baik, yang Yana pegang ni juga antara Yana suka yang mana yang dihasilkan oleh Nailah. Memang sangat-sangat cantik kalau kita lihat. Nampak eksklusif sangat. Ini orang kata orang yang berjiwa halus, yang suka seni, yang boleh buat benda-benda macam ni. Kalau saya ni, Allah tak tahulah bila boleh siap. Okey, baik. Nailah mungkin boleh kongsikan juga social media dan sebagainya kalau ada yang nak buat tempahan ataupun nak belajar daripada Nailah sendiri. Saya boleh layari Instagram Paha Creation. Boleh tekan link WhatsApp dekat bio Paha Creations lah. Untuk macam-macam lah, kalau siapa nak order ataupun
untuk belajar mungkin boleh kot. Ya, boleh. Cantik Mana tahu sebenarnya. lepas ni boleh buat online class. InsyaAllah boleh. Memang Fatin nampak suka yang tu ke? Suka tapi dah terlambat. Tak apa, kita boleh buat reception lagi sekali naik Oh, pelanggan. ya kan? Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Naila. Inilah hasilnya. Kalau dah bentuk sebegitu akan menjadi macam inilah. Ada macam-macam design sebenarnya. Anda boleh pilihlah, boleh terus ke Instagram yang dikongsikan itu. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan Naila. Okey, baik, kepada anda pun kita nak ucapkan terima kasih. Sedar tak sedar dah sejam kita bersiaran. Okey, dan esok kita akan kembali dengan topiknya kembali ke era 60-an. Fatin, apa yang dirindui di era 60-an? Tariannya ke, pakaiannya ke, muzik ke. Tapi kalau nak tahu dengan lebih banyak lagi, esok bersama dengan Fahrin dan juga Sugita kalau tak salah saya. Mereka adalah kostum-kostum istimewa esok. Ya, betul. Baik, kami undurkan diri terlebih dahulu kepada anda semua. Jaga diri, jaga kesihatan dan kita berjumpa lagi. Selamat hujung minggu. Assalamualaikum. Bye-bye. Okey, jom. Ni anda siap lah. Berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya usahawati ibu istri permaisuri wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia menyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi kekal hati dia tambah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya usahawati ibu istri permaisuri wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya